Ini bab firman Allah, qul fa'tu bit Taurat, katakan bawakanlah Taurat, lalu bacalah Taurat itu jika kamu memang benar. Dan Nabi SAW bersabda, diberikan kepada ahli Taurat Taurat, maka mereka beramal mengikut Taurat itu. Dan diberikan kepada ahli Injil Injil, maka mereka beramal mengikut Injil itu. Dan diberikan kepada kamu Al-Quran, maka kamu beramal mengikut Al-Quran. Abu Razin berkata, yatlunahu, maknanya yattabi'unahu, mengikutnya, wa ya'maluna bihi haqqa amalih, dan beramal dengannya dengan sebaik-baiknya. Abu Abdullah berkata, yutla, maknanya yuqra'u, hasanut tilawah ialah hasanul qira'ah lil Quran, yang baik tilawahnya, maksudnya ialah yang baik bacaannya, bacaan Qurannya. La yamassuhu, tidak akan merasai, tidak akan menikmati rasanya dan faedahnya, tidak akan mendapat faedahnya kecuali orang yang beriman kepada Al-Quran itu, dan tidak akan dapat menanggung Al-Quran itu dengan sepatutnya kecuali orang yang yakin, yakni kepadanya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, perbandingan orang yang diberikan Taurat kemudian mereka tidak menanggungnya, memakainya, sama seperti himar yang menanggung kitab-kitab besar. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu, alangkah buruk perbandingan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nabi SAW menamakan Islam, iman dan sembahyang itu sebagai amal. Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda kepada Bilal, ceritakanlah kepadaku tentang amalan yang paling engkau harapkan, yang pernah engkau lakukan dalam Islam. Bilal berkata, tidak aku lakukan sesuatu amalan, tidak ada, yakni tidak ada suatu pun amalan yang lebih aku harapkan kecuali ataupun cuma ada satu, iaitu aku bersuci, yakni berwudu, lalu bersembahyang. Yakni tidak aku bersuci melainkan aku bersembahyang, yakni selepas bersuci itu, selepas berwudu itu. Nabi SAW pernah ditanya, ayyul amal afdal, apakah amalan yang paling afdal? Nabi SAW bersabda, beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian berjihad, kemudian haji mabrur. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya masa kamu ataupun tempoh kamu berbanding umat-umat sebelum kamu, yakni masa kamu beramal berbanding masa umat-umat dahulu beramal, ialah seperti antara waktu asar hingga ke terbenamnya matahari. Ahlu Taurat diberikan Taurat, maka mereka beramal mengikut Taurat itu sehingga ke separuh siang, kemudian mereka lemah. Kerana itu mereka diberikan satu-satu qirat. Kemudian Ahlul Injil diberikan Injil, maka mereka beramal mengikut Injil itu sehinggalah dikerjakan sembahyang asar. Kemudian mereka lemah, maka mereka diberikan satu-satu qirat. Kemudian diberikan kepada kamu Al-Quran, kamu beramal mengikut Al-Quran itu sehingga terbenam matahari. Kerananya kamu diberikan dua qirat. Maka Ahlul Kitab berkata, haula aqallu amalan minna, mereka ini kurang amalannya berbanding kita, tetapi lebih banyak mendapat ganjaran. Allah berkata, adakah mana-mana hak kamu telah dizalimi? Mereka menjawab, tidak.
Qala, Allah berkata, fahuwa fadli, itu adalah limpah kurniaku, aku berikannya kepada sesiapa yang aku mahu. Ini bab Nabi SAW menamakan sembahyang sebagai amal. Dan baginda bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tiada sembahyang bagi orang yang tidak membaca Fatihatil Kitab. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa ada seseorang bertanya Nabi SAW, apakah amalan yang paling afdal? Nabi SAW menjawab, yaitu bersembahyang pada waktunya, berbuat baik kepada dua ibu bapa, kemudian berjihad fi sabilillah. Ini bab firman-Nya, innal insana khuliqa halu'a, manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah, dhajuran, mana mudah jemu. Idza massahu syarru jazua, apabila mereka mendapat keburukan mereka akan gelisah. Wa idza massahul khairu manu'a, dan apabila mereka mendapat kebaikan, rezeki, mereka bersikap kedekut, tidak suka memberi. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Amar bin Taghlib, beliau berkata, pernah sampai harta kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW memberikan kepada sekumpulan orang dan tidak memberikan kepada sekumpulan yang lain. Fabalaghahu, selepas itu Nabi SAW mendapat tahu mereka marah, mereka tidak senang hati dengan pembahagian Nabi SAW itu. Kerananya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku memberikan kepada seseorang dan tidak memberi kepada yang lain, padahal yang aku tidak berikan itu sebenarnya lebih aku kasihi daripada orang yang aku berikan. Aku berikan kepada beberapa kalangan yang ada keluh kesah dan gelisah di dalam hati mereka itu, dan aku serahkan kepada Allah beberapa kalangan. Aku serahkan kepada Allah, yakni kepada apa yang Allah letakkan di dalam hati mereka, berupa al-ghina, yakni sifat cukup, memadai. Yani aku serahkan beberapa kalangan kepada sifat memadai yang Allah letakkan di dalam hati mereka, minal ghina wal khair, dan kebaikan yang Allah letakkan dalam hati mereka. Salah seorang dari kumpulan ini, dari golongan ini, ialah Amar bin Taghlib. Maka Amar berkata, bila Amar tahu Nabi SAW berkata begitu, bila dia dengar Nabi SAW kata begitu, dia pun kata, ma uhibbu anna li bi kalimati Rasulillah SAW humran na'am. Aku tidak berasa lebih baik mendapat unta merah berbanding ucapan yang telah Rasulullah SAW ucapkan tentang aku itu. Bab zikrin Nabi SAW. Ini bab sebutan Nabi SAW dan riwayatnya daripada Tuhannya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas daripada Nabi SAW. Baginda meriwayatkannya daripada Tuhannya. Qala, Allah berfirman, yang di dalam hadis qudsi, idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran, jika seseorang hamba itu bertaqarrub kepadaku sejengkal, aku akan menghampirinya. Yani jika seseorang hamba itu menghampiriku sejengkal, aku akan menghampirinya sehasta. Jika dia menghampiriku sehasta, aku akan menghampirinya sedepa. Dan jika dia datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, perawi berkata, yani At-Taimi, kadang-kadang dia menyebutkan Nabi SAW. Yani baginda bersabda supaya tadi juga, jika seseorang hamba itu menghampiriku sejengkal, aku akan menghampirinya sehasta. Dan jika dia menghampiriku sehasta, aku akan menghampirinya sedepa. Wa qala Mu'tamir, saya telah mendengar ayah saya
berkata, saya telah mendengar Anas daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Tuhannya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkannya daripada Tuhan kamu. Qala, katanya, setiap amalan, likulli amalin kaffaratun, setiap amalan ada kafarahnya. Setiap amalan maksiat ada sesuatu yang dapat menutupi ataupun menghilangkan maksiat itu. Wassaumu li, dan puasa aku simpan untuk, dan akulah yang akan membalas kerana seseorang berpuasa. Dan sesungguhnya bau busuk mulut, bau busuk mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Dengan sanadnya Imam Bukhari beriwayatkan daripada Ibnu Abbas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara apa yang baginda meriwayatkan daripada Tuhannya, iaitu Allah berfirman, yang ini dalam hadis kursi lagi, tidak seyogianya seseorang hamba itu berkata bahawa sesungguhnya dia lebih baik daripada Yunus bin Matta. Nabi SAW menisbahkannya kepada ayahnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari beriwayatkan daripada Abdullah bin Mughaffal Muzani, beliau berkata, saya telah melihat Rasulullah SAW pada hari Fath. Ketika berada di atas untanya, baginda membaca surah Al-Fath, atau perawi berkata sebahagian daripada surah Al-Fath. Qala, perawi berkata, farajja'a fiha, Nabi SAW mengulang-ulangi membaca ayat itu. Qala, perawi berkata, kemudian Muawiyah meniru bacaan Ibnu Mughaffal itu, dan beliau berkata, yakni Muawiyah berkata, kalaulah tidak kerana aku takut orang akan berhimpun di sini, nescaya aku mentarji'kan, aku akan mengulang-ulangi bacaan seperti mana yang dilakukan oleh Ibnu Mughaffal apabila beliau meniru Nabi SAW membaca. Saya pun kata kepada Muawiyah, yakni Syu'bah kata kepada Muawiyah bin Qurrah, kaifa kana tarji'uhu, bagaimanakah pengulangan yang dilakukan oleh Nabi SAW, tarji' yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam bacaannya itu. Dia kata maksudnya dia matkan bacaannya. Tepat mat itu mat lah. Misalnya Allahu khairun, tidak Allahu khairun dah. Jadi bila panjang tu campurlah tiga lah. Begitu. Tiga kali. Sekat tu dulu. Ini bab firman Allah, qul fa'tu bit Taurat, katakanlah kamu bawalah Taurat, yakni kepada ahli kitab, ahli Taurat. Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi kata, kamu bawalah Taurat, kemukakan Taurat, fatluha, dan bacalah Taurat itu jika kamu memang benar, jika kamu memang benar mengikut Taurat. Sebenarnya hak lagu ni dalam menghadapi puak-puak ahli kitab ni, beberapa kali Nabi SAW ikut perintah Allah di dalam ayat ini. Umpamanya seperti yang kita sudah jumpa dah dulu dalam Bukhari ini juga, dan dalam kitab-kitab lain pun ada juga, iaitu apabila kes perzinaan berlaku di antara dua orang Yahudi, mereka bawa kes itu kepada Nabi SAW. Nabi suruh baca Taurat. Nak kira hukum ni hukum rejam. Kalau orang yang sudah muhsan, dia kena hukum rejam dalam syariat kita. Mana Nabi SAW kata, kira-kiranya dalam syariat kamu pun lagu tu juga. Sejak zaman bersamaan lagi duduk amal lagu ni lah hukum Allah SWT. Dia kata, Nabi SAW tanya, kamu buat lagu mana? Dia kata, kita kalau orang berzina lagu tu, kita hitamkan muka dia, kita coba aram muka dia. Lepas pada tu kita hinakan dia dengan meletakkan di atas himar ataupun kenderaan kuda ke apa-apa dengan sonsai, muka duduk di belakang, musing gitu.
Lepas tu buat lalu depan orang ramai dalam apa di masyarakat tu lah. Gitu. Nabi SAW kata itu cara tu tak kena. Bacalah Taurat. Jika kamu memang benar mengikut Taurat, kamu kata kamu ni ahli kitab mengikut Taurat, baca Taurat. Situ pun dia suruh baca juga. Bila baca kan, puak-puak dia pun kata kamulah baca. Ada seorang pendeta dia lah, hak buta sebelah mata dia, mana tua dah, suruh baca, dia pun baca. Bila dia baca sampai dekat ayat rejam tu, dia pun tutup sikit. Situlah suruh buka, buat lari tangan, baca. Di situ ada ayat rejam. Maknanya kalau benar-benar percaya kepada Taurat ni daripada Allah SWT, dia tidak akan bercanggah dengan Quran. Begitulah kira-kiranya Nabi nak buktikan hak tu lah. Dan banyak lagi peristiwa yang lain Nabi SAW pakai hak ni, perintah Allah SWT dalam menghadapi puak-puak ni. Maknanya apabila kita berhujah dengan golongan yang percaya menjadi rujukan dia sesuatu kitab, kita pakai hak tu lah, baru dia tak boleh nak kata apa. Kalau kita pakai hak kita, dia kata tu hak kita. Hak dia percaya, hak dia beriman, hak dia kata dia beriman dengan kitab mana? Kitab tu. Kita kena pakai hak. Itu caranya kita berhujah dengan orang lain. Ikutlah apa-apa pun. Kalau tidak payah. Kita nak ayat percanggahan dia ke, salah dia ke, tak kena dia ke, kita pakai kitab dia. Baru senang, baru dia tak boleh pergi. Cara yang seperti itu telah ditunjuk oleh Allah SWT dalam Quran. Misalnya di dalam ayat ni, kalau kamu memang benar, pakai, nak pakai hak tu. Begitu cara. Qul fa'tu bit-Taurat fatluha in kuntum sadiqin. Jadi buat mari Taurat dan baca. Jadi fatluha di sini, Imam Bukhari naknya fatluha, bacalah Taurat. Jadi baca kitab suci ni dia sebut perkataan tala yatlu, tilawah. Itu nak sebut. Jadi tilawah ni bukan tilawah Quran saja, tilawah Taurat pun yalah juga. Sebab kitab suci daripada Allah SWT, kitab dari langit orang panggil, kitab samawi. Fatlu, hak tu hak Imam Bukhari naknya fatlu. Dan Nabi SAW bersabda, diberikan kepada ahli Taurat, maka mereka beramal mengikut Taurat itulah kira-kiranya. Diberikan kepada ahlul Injil, mereka beramal mengikut Injil. Dan diberikan kepada kamu Al-Quran, maka kamu beramal mengikut Quran itu. Lepas tu Imam Bukhari buat bagi. Dia perkataan yatlu tu, satu dengan makna baca, satu lagi dengan makna dia ada beberapa makna. Itu Imam Bukhari nak ayat. Kalau kita ambil semua makna tu, barulah sampai maksud. Hak suruh baca Quran ke, kalau orang dulu suruh baca Taurat tu, baca lagu mana? Semata-mata baca sahih gitu. Itu maksud Imam Bukhari mari kata-kata Abu Razin di nak ayat. Tidak gitu. Dia di dalam perkataan tilawah tu segala maknanya, seluah-luah makna dia yang ada tu, cuba kita pakai belakang. Kita akan nampaklah maksud dia, perbezaan daripada qiraah, baca biasa. Apa yang dikatakan tilawah. Abu Razin berkata yatlunahu, dalam Quran kan ada sebut yatlunahu haqqa tilawati, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Yatlunahu itu apa makna? Abu Razin kata yattabi'unahu, mereka mengikutnya. Sebab tala makna juga bermakna tabi'ah. Talahu makna tabi'ahu, mengikutnya. Makna selepas orang tu pergi, kita turut dia di belakang. Itu makna tilawah juga, bukan dengan makna baca saja. Di sini yatlunahu makna yattabi'unahu, mereka mengikutnya, yang mengikut kitab suci itu. Wa ya'maluna bihi haqqa 'amalihi, dan beramal dengan tuntutan kitab suci itu dengan sebaik-baiknya. Qala Abu Abdullah, tu Abu Razin kata, Abu Abdullah, yang dia sendiri. Imam Bukhari itu kunyah dianya Abu Abdullah, anak dia nama Abdullah. Abu Abdullah berkata, yutla maknanya yuqra'u, maknanya dibaca. Itu asal maknanya. Imam Bukhari nak ayat memang banyak makna, tapi makna asal dia makna baca. Hasanut tilawah, seseorang yang dikatakan hasan at-tilawah, siapa? Iaitu hasanul qiraah lil Quran, orang yang baca molek Quran. Itu orang panggil hasanut tilawah. Jadi makna tilawah ni untuk bacaan
kitab suci. Jadi huwa rajulun hasanut tilawah. Apa maknanya? Huwa rajulun hasanul qiraah lil Quran. Itu maknanya. Orang yang baik bacaan Qurannya. Jadi tilawah dengan makna bacaan. La yamassuhu, Imam Bukhari merujuk kepada satu ayat yang lain pula, la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun. Kebanyakan orangnya dia terjemah Quran itu tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci. Imam Bukhari kata tidak. Iyalah waktu kalau iya apa iyalah. Salah satu maknanya Quran itu luas makna dia. La yamassuhu maknanya la yajidu ta'amahu. Tidak akan mendapat rasa kemanisan Al-Quran itu, dan tidak dapat mengambil manfaat ataupun faedah daripada Quran itu kecuali orang yang beriman dengan Quran dan menerimanya dengan sebaik-baiknya. Dan tidak menerima Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya kecuali orang yang yakin kepadanya. Ataupun dalam riwayat yang lainnya, orang mukmin, al-mukmin, seperti disebut sini, al-mukmin. Jadi al-mutahharun itu maksudnya orang yang beriman kepada Al-Quran. Orang yang beriman kepada Al-Quran baru dapat ambil manfaat, baru dapat merasa kemanisan pengajaran Al-Quran itu. Kalau tidak, itu maksudnya. Bukan makna sentuh Quran itu tidak boleh sentuh kecuali oleh orang yang suci. Tak suci pun kalau nak pegang boleh pegang juga, tak ada terhalang. Kalau kita kata tidak boleh menyentuh Quran itu kecuali oleh orang yang suci, maknanya sesoalannya kalau orang tak suci tak boleh nak sentuh sesuatu yang terhalang. Adakah begitu? Tidak. Quran itu boleh disentuh walaupun oleh orang yang tidak suci pun. Orang kafir pun boleh kalau nak sentuh, nak pegang ke apa, tak ada halangan. Sebab kita kata tak boleh pergi situ, ada halangan. Adakah begitu terhadap Quran? Tidak. Boleh sentuh. Maknanya kalau kita kata tak nak kata begitu, tak boleh pegang. Maknanya Allah SWT kecek tak betul lah, rakyat tak betul lah. Dia kata tak boleh pegang, padahal boleh pegang. Sebab itu tidak sesuai. Yamassu itu dengan makna yajidu ta'mah wa naf'ah. Tidak mendapat rasa Al-Quran itu ataupun faedah daripada Al-Quran itu kecuali orang yang beriman dengan Quran. Orang yang beriman dengan Quran itulah maksud al-mutahharu itu, bukan orang yang ada ais maya. Sebab itu mengikut Imam Bukhari kan, dia tak ada ais maya pun dia boleh pegang Quran. Mazhab dia tak ada ais maya, boleh pegang Quran. Itu masalah khilaf lagi. Begitu juga orang yang berhadas besar boleh pegang Quran. Orang yang mari kotor, Imam Bukhari kata orang perempuan boleh pegang Quran, baca Quran pun boleh. Sebab apa? Dia la yamassu ilal mutahharun, dia faham lagu lain. Seperti ni. Sebab itu dia awak mari. Ini juga isyarat kepada pahaman dia tu, pendapat dia tu tidak serupa orang-orang lain. Orang lain hak kata tidak boleh sentuh Quran kecuali oleh orang yang suci tu. Dia orang yang suci maknanya orang ada ismaya, orang yang tidak dalam keadaan berhadas kecil ataupun berhadas besar, hak tu boleh pegang Quran. Dia pegang faham gitu. Imam Bukhari kata ayat ni bukan larang, bukan nafi. La yamassu. Yamassu tu fi'il mudhari' tu la apa dia? La nafi. La nafi ni makna cerita. Kalau cerita maknanya Allah SWT kata tak boleh, padahal boleh. Mana tak kena. Cerita tu tak betul. Adakah Allah SWT cerita tak betul? Sebab tu tak boleh pakai lagu tu, kata dia. Ini cerita. Hak betulnya memang kalau orang tidak percaya kepada Quran tak ada manfaat. Tak ada manfaat. Tidak akan merasa kelebihan Quran. Tu betul. Gitu. Kalau kita faham kita betul. Kerana Allah SWT berfirman, semata-mata tanggung Taurat, terima Taurat, tidak akan berguna apa-apa. Kalau duk pikul, duk bawa, duk kilik, kita kata kitab, kalau tak tahu isi itu, tak amal isi itu, tak ada faedah juga. Jadi sebuah hemah lah. Jadi sebodoh-bodoh binatang buat perbandingan bodoh sebuah hemah. Manusia tu pun jadi lagu tu juga. Bagilah kitab suci pun, adalah kitab suci pun. Kalau ada kitab suci pun, kalau tak amal tak ada faedah. Tak ubah seperti hemah yang duduk tanggung kitab-kitab besar, orang letak atas belakang dia, bawa pergi, tak tahu ke satu. Seburuk-buruk itulah perbandingan orang yang paling buruk, mendustakan
ayat-ayat Allah. Tak ada guna. Baru berguna kitab suci ni bila-bila masa pun, kalau beriman kepadanya, kalau pakai isinya. Kalau tak pakai, tak ada faedah. Itu Imam Bukhari nak ceritanya. Jadi hak ni kan, kalau kita tengok asal ni, kita duk bahas ke mana-mana lah pergi. Tapi kita jangan lupa maksud Imam Bukhari ni. Sebab Imam Bukhari ni dia tidak serupa orang lain. Dia buat kitab dia ni bukan semata-mata nak kumpul hadis, dia ada maksud dia. Kalau hak dia dakwa kau tu, dia akan buktikan, mari bukti berkali-kali. Siapa kesuk? Itu cara dia. Dia nak bukti gapo ni, nak cerita bab gapo ni. Sebelum pada ni. Masih kita dalam bab gapo. Dia nak ayat Imam Bukhari tak habis lagi cerita tentang kalam Allah. Tu. Imam Bukhari tak habis lagi cerita tentang kalam Allah. Apa hakikatnya? Hak kita baca sebutan kita, hak tu gapo dia? Dan yang dibaca tu gapo dia? Di sini kalau kita tengok dalam kitab ni, hasyiah nombor 3. Firman Allah, qul fa'tu bit Taurat fatluha in kuntum sadiqin. Lepas tu dia kata, maksud Imam Bukhari dengan tajuk ini ialah untuk menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan tilawah itu ialah qiraah, dan ditafsirkan tilawah dengan amal. Tu kan tadi kan, yattabi'unahu wa ya'maluna bihi haqqa amali, mengikut Abu Razin. Mengikut Abu Razin, namanya ialah Mas'ud bin Malik Al-Asadi, salah seorang tabi'i agung, tabi'i besar dia ni, Abu Razin ini. Jadi Abu Razin kata baca tilawah kitab Taurat ataupun Quran itu maksudnya mengikut kitab suci itu dan beramal dengannya. Maknanya Imam Bukhari nak kata di sini ada juga makna tilawah tu dengan makna amal. Kalau kita kata amal tu kat mana? Baca. Baca tu tidak kerja, tidak perbuatan, baca. Kalau kita tu Tuhan suruh semaya, kita semaya tu tunduk, bangun, itu tidak perbuatan. Amal lah tu. Itu dia. Dan amal itu fi'lil amil. Amal itu perbuatan amil. Duduk cacat, tunduk, rokok, sujud dan seterusnya, itu perbuatan orang yang buat itulah. Kalau dia tak boleh tunduk, tak jadi tunduk. Dia nak tunduk itulah jadi tunduk, dia nak sujud jadi sujud. Itu perbuatan amil. Imam Bukhari dalam kitab dia Khalqi Af'alil Ibad, dia ada satu kitab dia sebut iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan anna ba'dahum yazidu ala ba'din fil qira'ah wa ba'dhum yanqusu. Mana sebahagian manusia ni ada lebih dalam bacaan dia, ada kurang. Cuba perhatikan, orang ni baca 2 juz sehari, orang ni baca sejuz sehari, orang ni baca sepipi sehari. Sama kah? Tentu tidak sama. Jadi perbuatan orang tu tidak sama. Nampak ke tidak? Perbuatan orang tu tidak sama. Tapi semuanya baca Quran belakang kan? Baca Quran belakang. Jadi yang kita baca tu apa dia? Perbuatan membaca tu perbuatan kita. Sebab itulah ada lebih ada kurang. Ada sedap, ada tak sedap. Sebab tu boleh kita kata dia baca sedap, dia baca tak sedap. Hak tak sedap tu apa dia? Quran tu kau, kalam Allah tu kau tak sedapnya. Mana ada lagu tu? Kalam Allah tu kau kurangnya. Mana ada lagu tu? Kalam Allah sempurna. Yakni Imam Bukhari nak rayak sini, yang dibaca itu tetap sempurna. Apa? Yang dibaca tu tetap sempurna, dan yang dibaca itu tetap molek comel, tak ada kurang. Tak ada tak sedap. Yang dibaca tu sebab apa? Sebab yang dibaca itu kalam Allah, sifat Allah. Tetapi hak kurang tak ni, lebih kurang, sedap tak sedap, itu sifat kita. Itu nak ayat. Itu Imam Bukhari nak ayat. Jadi bacaan itu bacaan kita. Apa yang dibaca itu, tu ke dia tu. Apa yang dibaca itu kalam Allah. Kalam Allah tak ada kurang. Kalam Allah tak ada tak comel. Hak tak comel, hak tak sedapnya suara kita tu. Gitu. Jadi kita kata tak sedap dia baca. Tak sedap tu
Yang ini berdasarkan apa yang dia baca tu kau berdasarkan bacaan dia. Berdasarkan bacaan dia, apa yang dibaca tu kita tak boleh kata tak sedap. Sebab hak tu kalam Allah. Itu Imam Bukhari nak ayat situ, dia nak ayat situ. Dia nak pergi situ. Baca tu ada sikit, ada banyak. Adapun matlu yang dibaca itu, iaitu Quran itu, fa innahu laysa fihi ziyadah wala nuqsan. Hak tu tak ada lebih, tak ada kurang hak tu. Dan kita boleh kata fulanun hasanul qiraah. Tadi kan dia kata hasanul tilawah, hasanul qiraah lil Quran. Itu sifat orang. Si fulan itu baik bacaannya. Wala yuqal baik fulanun hasanul qiraah, hasanul tilawah, hasanul qiraah. Kita kata gitu kan. Tapi bolehkah kita kata fulanun hasanul Quran? Tak boleh, tak ada orang kata lagu tu. Tak erti itu kalau kata lagu tu. Si fulan baik bacaannya, si fulan radiul qiraah, buruk bacaannya. Tapi bolehkah kita kata hasanul Quran, radiul Quran? Tak boleh, Imam Bukhari kata. Sebab apa? Quran itu kalam Allah. Itu beza di antara Quran dengan qiraah. Qiraah tu perbuatan kita. Perbuatan kita ada kurang, ada lebih. Quran itu dia tetap lebih, tak ada kurang, tetap comel, tetap sedap, tetap molek hakikatnya. Begitu. Sebab tu kita tak boleh kata fulanun hasanul Quran. Tak boleh. Tidak. Jadi yang disandarkan, yang dikaitkan dengan hamba itu bacaan, bukan Quran. Sebab Quran itu kalamur Rabb subhanahu wa ta'ala, dan qiraah itu perbuatan hamba. Itu Imam Bukhari kata. Wala yakhfa hadha. Ini tidak tersembunyi kepada orang-orang yang diberi taufik. Tak apalah. Hak tu Imam Bukhari nak. Dia masih lagi duduk cerita tentang kalam Allah, tak habis-habis lagi. Hak tu dia mari hak ni. Dia bukan sahaja hak mari gitu. Dia nak ayat hak tu. Mana ada beza di antara hak kita baca tu, bacaan kita tu, hak tu bukan kalam Allah. Bacaan kita, perbuatan kita tu, lidah kita tu, ataupun kita tulis, perbuatan tulis, hak tu kita, hak tu. Dengan sebab itu ada tersalah bila kita tulis hak kalam Allah sebenarnya salah ke? Ada tersalah gitu ke? Tak ada salah. Tapi kalau kita tulis, kadang-kadang ada tersalah kan? Itu perbuatan kita. Yang ditulis itu dia tetap dengan kebenarannya, tak ada salah waktu tu. Begitu. Tak apalah. Lepas tu Nabi SAW menamakan Islam, iman dan solat itu sebagai amal. Nabi SAW sebutkan Islam, iman dan solat itu sebagai amal. Itu cara Imam Bukhari tu. Pelik tu sikit tu. Hak Islam tu mana? Itulah dalam hadis Jibril tu. Hak dia tanya, dia mari tanya tu, gapo dia Islam, gapo dia iman, gapo dia ihsan tu. Gapo dia Islam? Nabi kata kamu mengucap la ilaha illallah wa anni rasulullah, dan kamu mendirikan sembahyang. Kamu beri zakat. Beri zakat, sembahyang kamu tu tidak amal tu. Hak tu Nabi SAW sebut sebagai Islam. Islam tu apa? Islam tu gani dia sebut. Hak dia sebut tu tidak kerja ke ni? Kerja haji tu tidak kerja, tidak amal. Gitu. Maknanya amal. Dan iman itu pun begitu juga. Dan solat ini termasuk amal. Kepada dia iman, amal hati. Kita beriman kepada Allah. Kerja hati itu, kerja hati. Mana amal ni luas, bukan amal jawarih, anggota tubuh kita saja. Bahkan hati kita tu pun dikatakan amal juga. Dan solat sembahyang itu disebutkan sebagai amal. Apa-apa yang sembahyang itu disebutkan sebagai amal. Yang ni amal tu bila kita sembahyang tu kan, selain daripada kok mana kita kata sini apa kena mengenanya di sini.
Apa kena-mengenanya di sini? Semaya tu, iaitu apabila kita semaya, dia ada bacaan. Bacaan tu, bacaan Quran tu. Bacaan Quran itulah yang dikatakan amalnya. Tu. Bacaan Quran itu yang dikatakan amal. Hak di sini ada kaitan dengan hak itulah, dia nak kaitkan dengan baca kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu dikira sebagai amal. Lepas tu Abu Hurairah kata, Nabi SAW kata kepada Bilal, kamu royak gapo dia ke amalan yang kamu buat dalam Islam ni hak paling kamu harapkan di sisi Allah? Gapo dia? Dia kata, tak ada saya melakukan sesuatu amalan yang saya lebih mengharapkan. Cuma saya ada sekali hak saya buat, iaitu lepas pada ambil air semaya, saya semaya sunat. Orang panggil sunat wudu. Yang ni Bilal dia tak tinggal hak ni. Hak ni dia mengharapkan, hak ni lah, amalan ni lah. Lam atatahhar illa sallaitu ma amiltu amalan, tidak saya kerjakan sesuatu amalan. Jadi semaya, dia sebut semaya tu, dalam semaya tu kan mesti ada bacaan Quran. Hak tu hak dia naknya. Hak Imam Bukhari nak, dia pergi jauh. Dia pergi jauh. Dia kalau dia nak benda tu, dia mesti kita kena ambil kira hak dia nak tu. Tak boleh kita pusing kot lain. Hak dia nak gapo dia? Bila saja saya ambil air semaya, saya mesti semaya. Lepas bila saya semaya, gapo dia akan ada dalam semaya? Baca Al-Quran kan? Mesti ada hak tu. Sebab sekurang-kurangnya la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, kena baca Fatihah tu. Fatihah tu tidak Quran kan? Hak tu yang dikatakan amal tu. Semaya tu dikatakan amal. Amal tu maksudnya baca Quran tu lah situ. Jadi hak ni Bilal ni, hak ni lah, hak dia lebih. Dan ditanya Nabi SAW, apakah amalan yang paling afdal? Nabi SAW jawab, iman kepada Allah. Orang tanya amal, dia jawab iman. Maknanya iman itu adalah amal juga. Itu dia. Mengikut Nabinya, iman itu adalah amal juga. Jadi kita beriman, salah satu hak kita beriman kepada dia dengan Quran, dengan kitab-kitab. Orang dulu baca kitab dia lah. Kita ni percaya kepada kitab, percaya gitu saja. Takkan percaya begitu saja, mana ada baca lah tu. Sekurang-kurangnya baca dalam semaya. Kalau tidak pun baca di luar semaya lagi. Itu pun termasuk dalam percaya kepada kitab. Bila percaya kepada kitab tu, percaya gitu saja ke? Percaya bahawa bila semaya kena baca kitab tu. Kena percaya juga lagu tu. Percaya bahawa kitab tu kena jadi tempat rujuk kita. Kalau kita berselisih, kalau kita apa-apa masalah, kita kena rujuk kepada kitab. Itu makna percaya kepada kitab tu. Kita buat kerja ke tu, kita buat amal ke tu. Sebab itulah Nabi SAW kata iman itu amal. Kalau buat iman gitu saja tak ada amal, apa faedahnya? Hak Nabi SAW ajar lagu mana? Tidakkah iman itu penuh dengan amalan? Imanun billah wa rasulihi. Lepas tu iman kepada Allah dan Rasulnya, Quran, percaya kepada kitab. Kitab tu dipercayai sebagai gapo? Quran itu sebagai kalamullah. Ya di situ. Dan Rasul, percaya kepada Rasul. Salah satu hak Rasul tak mari, hak nombor satu sekali, hak besar sekali, mukjizat nombor satu sekali. Apa dia? Quran lah. Supo juga. Pergi situ juga. Quran itu apa dia? Kalamullah. Dia pergi situ. Thummal jihad. Kemudian kita berjihad. Jihad sanggup mati kerana Islam ni gini apa? Kerana beriman lah. Beriman itu kepada apa dia? Nak tahu mana jihad dia boleh pahala gitu-gitu. Quran itulah. Situ juga perginya. Maknanya penting tu hal tu. Penting tu di situ. Walaupun banyak ke iman ni, iman kepada malaikat, iman kepada Tuhan ni, banyak lagi hak lain. Tetapi hak dia nak tekan di sini semuanya ni mari daripada Quran. Quran tu gapo dia? Kalam Allah. Tu hak dia nak. Tidak nak cara hak lain itu ya ada juga. Tapi hak ni hak besar. Besar artinya. Thumma hajjum mabrur. Kemudian haji mabrur. Dalam Quran disebutkan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Sebut mana? Dalam Quran. Sebut dalam Quran. Hak sempurna haji dan umrah itulah orang panggil haji mabrurnya. Gitu. Hak dalam hadis kata haji mabrur itulah ke mana? Ikut dalam Quran sebut. Wa atimmu. Kalau kita buat dengan sempurna, mabrur lah. Kita tahu mana?
Daripada Quran juga. Lepas tu sekarang ni haji tu, dah kita percaya kepada Quran, dalam Quran tu ada, kita duduk cokoh gitu saja. Kena pergi kerja haji kan? Habis pitih gitu mau tu, kena pergi tawaf Kaabah tu, tidak kerja, tidak amal. Amal. Itu je nak ayatnya. Amal belaka tu. Dia mari daripada kepercayaan dulu. Kepercayaan kepada Quran. Quran tu apa dia? Kalam Allah. Situ dia nak pergi. Kemudian Imam Bukhari dengan sanad yang meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbandingan tempoh ataupun masa beramal kamu berbanding dengan masa beramal orang-orang dulu. Nak ayatnya orang dulu lebih lama masa beramal dia. Orang kita ni rekahnya masanya, tetapi boleh ganjaran lebih banyak. Boleh ganjaran lebih banyak. Gitu. Hak ni berapa kali dah hadis ni kita jumpa ni, dalam bab semaya, dalam bab apa, banyak kali dah dalam Bukhari ni. Dia mari semacam hak nak sini, kita nak ayat tu rekah cerita. Hak nak sininya kepada dia, Imam Bukhari nak ayatnya yang jadi lebih kita tu daripada orang lain tu sebab apa? Sebab Quran. Tu hak naknya sebab Quran. Walaupun kita rekah, ajaran Quran itu meliputi segala ajaran kitab-kitab yang lain. Dan kalau kitab yang lain sudah berubah, sudah ditahrifkan, Quran tidak. Quran terjamin. Lepas tu dalam Quran tu segala-galanya ada. Segala-galanya. Kalau dalam kitab-kitab lain tak ada semua perkara. Ni ada semua perkara. Memang mengagumkan manusia, melemahkan manusia. Sebab tu ia jadi lebih. Lepas tu seesok Al-Kitab tu kata apa? Yang dia ni kalau nak kira dari segi jangka masanya banyak buat tu. Dari segi buat benda tu pun banyak, masa pun panjang, tapi boleh sikit ganjaran. Tuhan kata, ada kamu kena buat nyanyi apa-apa kau? Dengan cara aku beri gini, orang ni lebih, orang ni kurang dia, kamulah hak diberi kurang. Adakah kamu rasa teraniaya dalam apa-apa hak kamu? Tak ada. Semuanya muskil lah. Tuhan apa kata? Aku boleh beri, itu adalah limpah kurniaku. Siapa-siapa aku nak beri, aku boleh beri. Limpah kurnia. Tuhan tidak buat nyaya. Tuhan tidak buat nyaya. Tidak ambil awak nyaya ni, ambil hak orang lain, beri ke orang lain. Ni tak. Dia beri hak dia. Dia beri hak dia tu orang muskil kerana dia tidak faham, kerana kedangkalan fikiran dia tu. Tetapi tentu ada hikmah di sebalik tu. Apa yang Allah SWT beri lebih tu, tentulah ada. Cuba kita tengok sekarang ni. Kalau kita nak tengok hak zahir ni pun, kan umur pendek kita ni. Tuhan beri umur pendek. Orang zaman dulu 1000 tahun umur. Pas 1000 tahun pun dia boleh buat seperti kita buat lah ni. Payah nak buat. Banyak perkara payah. Kalau nak beri sedekah kena pergi cari orang. Lah ni sedekah SMS. Tak boleh. Tak payah pergi mana-mana. Tuhan beri peluang untuk buat kebajikan tu luas. Hak dulu nak pergi umur 1000 tahun pun nak pergi Kuala Lumpur tu apa bulan. Dan jalan kaki. Naik kereta lembu. Ataupun naik kenderaan hak zaman dululah. Sekarang ni cepat. Apa ya kita, kalau kita nak kira muskil, apa ya orang dulu Tuhan tak beri lagu ni? Segala kemudahan lah ni. Jawabnya, hak mudahnya, itu adalah limpah kurnia Tuhan. Dia nak beri kepada siapa dia akan beri. Tetapi dia beri tu, kalau kita perhati pun adil, tidak ada zalim. Orang zaman dulu muka payah kan, maka masa nak dapat gapo-gapo tu, maka masa dia perlulah panjang umur. Kita ni tidak perlu panjang umur. Walaupun tidak panjang umur pun Tuhan gandakan pahala tu. So buat boleh. Mungkin dia kira dah umur kita pendek. Kalau so buat boleh, lagu tu teruk lah. Ni dah. Walaupun kita duduk umur pendek, rekah masa ni, hak orang zaman dulu 1000 tahun. Rasanya kalau hak duduk negeri Arab, kau negeri Barat, kau misalnya 1000 tahun pun tak jumpa Wadriyan. Wadriyan misalnya kita kata. Kita lah ni duduk di Malaysia, umur pendek, gapo dia kita tak boleh makan dalam dunia. Asal nak ada pitih, nak pergi boleh, nak order boleh.
Order tu tak payah pergi susah-susah, pakai internet. Sekarang ni banyak kemudahan. Jadi kalau kita tanya, apa ya Tuhan beri ke orang kemudian ni lagu ni? Kita dulu tidak beri lagu ni. Hak mudahnya lagu ni. Fa huwa fadli utihi man asya. Tuhan kata itu adalah limpah kurniaku, siapa aku nak beri, aku berilah. Itu hak mudah. Tapi kalau kita perhati hikmat dia di sebalik tu, kita akan apa juga. Cuma demo ni dia tengok dari satu sudut saja, tak tengok dari sudut lain. Dari sudut kerjanya, penatnya, susahnya, cabaran banyaknya, memang tak boleh lawan umat Muhammad ni. Tak boleh lawan hak ni. Walaupun pendek pun adalah Allah SWT buat pendek pun cabarannya besar. Cabarannya besar. Kalau dari segi fitnah, dari segi kejahatan pun hak ada pada umat-umat yang lalu tu secara berasingan ada berlaku pada kita. Kelebihan pun ada berlaku pada kita. Itulah, ada lebih ada kurang ni. Ada lebih ada kurang. Jadi kalau nak kira, kalau fikir molek, dia tidak ada timbul dah pertanyaan itu. Tidak ada timbul dah pertanyaan. Tapi oleh kerana sifat manusia kan, dia tak puas hati sama, payah nak puas hati. Dia akan timbul hak lagu. Jadi kesimpulannya Imam Bukhari nak ayatnya apa dia? Iaitu yang jadi lebih umat Muhammad ni kerana Quran. Kalau nak kira, orang dulu boleh tanya, apa yang tak beri kepada pokok kita ni kitab hak serupa Quran tu? Quran tu dia jadi lebih kita. Tak su kalau nak tanya. Ia beri Taurat tu kita. Taurat yang boleh ditahrif, boleh diselewengkan, boleh diubah isinya. Quran tidak gitu. Apa Tuhan tak beri gitu? Tak habis nak tanya. Kesimpulannya hikmat Tuhan, dia maha tahu nak beri kepada umat mana. Nak beri kepada umat mana, dia beri kepada kita, alhamdulillah. Kalau nak pergi soal panjang lagi, lebih lagi pun boleh. Apa Tuhan tidak buat kita jadi belalang misalnya, jadi katak buru kau, tak habis nak tanya. Hanya kita boleh bersyukur, dia kita sedar sebagai manusia lagi, umat Muhammad pula. Syukurlah kepada Allah, Tuhan pilih kita sebagai manusia, lepas tu pilih kita sebagai umat Muhammad. Umat Muhammad pula hak tidak gila. Kalau dia nak gila, nak kan? Syukur saja. Itu hak senang, tak payah kecek banyak. Kalau nak kecek banyak tak su. Tak su. Macam-macam pertanyaan boleh timbul. Kalaulah kita takdirkan katok puru kau belalai ke dia, apa yang buat kita ni belalai? Panjang pula. Apa yang buat katok puru kena pijak kau orang, kena sepak kau orang? Kalau jadi orang kau tengok mulianya. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat. Tuhan sebut manusia. Hanya kita boleh bersyukur. Banyak pertanyaan dalam hidup ni kalau nak kiranya. Lebih tu Tuhan nak beri lebih. Tuhan tak saya uji kita. Padahal pokok kita ni juga pernah hidup sampai Jepun dulu. Kena buat nyayang, bukan main, seksa. Orang lain duduk senang-senang pada masa tu. Tuhan tidak kita pilih kita duduk sampai tu. Alhamdulillah. Ujung. Kalau tidak, kita duduk dalam pelita. Kita nak kan dalam pilihan kita. Tidak semua tu di luar daripada kemampuan kita. Hanya semata-mata limpah kurnia Allah SWT saja kita begitu, kita begini ni. Tak apalah. Babun, Nabi SAW menamakan sembahyang itu amal. Dia nak pergi situ lagi, tak habis lagi ni kalam Allah. Ni tajuk. Dan Nabi SAW bersabda, tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Sembahyang itu amal. Mana amal? Amal tu duduk diri, qiyam, rukuk, sujud, duduk tasyahud dan sebagainya. Itu amal dari segi anggota kita. Hak amal lidah kita, kita tak baca gapo ke sembahyang? Baca kan? Baca Quran. Imam Bukhari nak ayatnya sembahyang tu memang amalan banyak. Duduk diri, rukuk, sujud. Tetapi kalau rukuk, sujud, gapo buat belaka, tak baca Quran ini, la salata. Tidak ada sembahyang. Tidak dikira sembahyang. Dia kena ada amal hak ni. Mana amal baca Quran ni paling tinggi, nombor satu. Walaupun baca gitu saja,
lebih lagi daripada hak lain. Mulianya Quran itu. Sebab itulah disyariatkan tidak dalam rokok baca Quran, tidak dalam sujud. Ketika berdiri, maknanya kuat. Berdiri itu isyarat kepada kuat, paling sempurna. Dalam keadaan kita tegak, maknanya isyarat kepada kita nak menegakkan apa yang kita baca tu, Quran itu. Gitu. Tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak baca Fatihah. Fatihah tu dia tidak Quran. Maknanya pati dia yang menjadi ruh kepada sembahyang itu ialah baca Quran itu. Quran juga. Quran itu apa dia? Kalam Allah. Dia nak ayat itu. Kalam Allah. Ya, jadi lebih itu sebab ada. Sebab ada kalam Allah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Lepas tu dia bagi hadis ni pula, hadis Ibn Mas'ud. Ada seseorang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling afdal? Orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sembahyang pada waktunya. Sebab kita tahu dah saat ni kan sembahyang hak nombor satu sekali. Dalam amalan sembahyang tu hak nombor satu sekali, hak lebih sekali. Apa dia? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Baca Fatihah tu sekurang-kurangnya. Fatihah tu kan dia Quran. Hak tu dia naknya. Hak Imam Bukhari naknya situ. Jadi makna baca Quran itu adalah amalan. Sembahyang tu amalan. Dalam banyak-banyak amalan sembahyang tu hak paling yang menyebabkan jadi lebih dia tu apa dia? Iaitu baca Quran. Tu Imam Bukhari nak. Quran tu apa dia? Kalam Allah. Dia nak pergi situ. Sembahyang liwaqtiha. Sembahyang liwaqtiha, pada waktunya. Dengan sebab itulah orang-orang mazhab Hanafi dia tidak terima as-salatu fi awwali waqtiha. As-salatu fi awwali waqtiha. Kebanyakan dia kata, kalau kita perhati dalam hadis-hadis yang sahih yang tinggi kedudukan, as-salatu li waqtiha, bukan as-salatu fi awwali waqtiha. Gitu. Kalau as-salatu fi awwali waqtiha tak boleh pakai secara mutlak, kata dia. Sebab apa? Isyak lebih afdal sembahyang awal. Tidak, Syafi'i berkata tidak. Dia kata lewat sembahyang. Kau lewat kau molek. Jangan sampai kalah pagi dulu lah. Maknanya sampai ke pukul 12 tu kita kata kau molek. Syafi'i berkata gitu. Di mana as-salatu fi awwali waqtiha? Tak boleh nak pakai dah situ. Mereka tak pakai juga. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata abridu bis salah fa inna shiddatal har min fayhi jahannam. Kamu tunggu sejuk waktu zuhur tu. Sebab panah yang kuat sangat ini daripada wak neraka jahannam. Nabi kata. Nabi suruh sejuk. Mana kalau as-salat fi awwali waqtiha, mula-mula tu ketika panas itulah. Ni Nabi suruh sejuk. Maknanya hak lebih molek hak Nabi suruh itulah. Mana tidak mutlak hak tu. Hak naknya as-salatu li waqtiha, pada waktu dia. Misalnya kalau panas sangat pada waktu dia, sebab hak naknya khusyuk sembahyang tu. Waktu dia tu lewat sikit. Kalau subuh dia kata isfar. Bukan ghalas pada waktu ghalas, tetapi isfar, waktu cerah tanah. Sebab tu kalau orang ikut mazhab Hanafi, kita tengok pergi masjid-masjid ikut mazhab Hanafi, dia sembahyang tu cerah tanah subuh. Sebab dia pakai hadis tu isfar. Kita nak letak mana hadis tu? Dengan sebab tu kita kena kata asasnya as-salatu li waqtiha, bukan as-salatu fi awwali waqtiha. Gitu. Cuma hak adanya jelas maghrib tu awal, asar kalau misalnya tu awal. Tetapi beberapa sembahyang yang lain ada dalil-dalil yang menunjukkan tidak lebih pada awal. Itu mengikut pendapat mereka lah. Orang hak terima kata lebih di awal waktu, dia pegang sembahyang. Masing-masing lah, itu pendapat masing-masing. Cumanya demon ni yang dia kata tidak mesti di awal waktu tu. Apa sebab? Ni hadis ni dia pegang dengan li waqtiha, bukan fi awwali waqtiha. Dia pegang dengan sembahyang pada waktunya. Wa birrul walidain, berbuat baik kepada dua ibu bapa. Hak tu hak Imam Bukhari naknya tadi, bila sembahyang pada waktunya, tiap-tiap kali sembahyang kita bacakan sekurang-kurangnya Fatihah. Fatihah tu kan dia Quran lah tu. Quran tu kan dia kalam Allah. Hak tu dia nak pergi situ. Hak lain-lain tu tak apalah. Lepas tu jihad fi sabilillah ke apa semua tu. Kemudian kalau birrul walidain,
jihad fisabilillah, kita nak tahu mana yang kita kena yakin dan yakin gitu mau sampai ke peringkat akidah tu Quran lah. Kalau buah hadis tidak semesti lagi. Kalau hadis ahad ke, hadis dhaif ke, macam-macam lagi hadis tu ada. Tidak boleh nak buat akidah kalau hadis dhaif. Lepas tu kalau hadis sahih pun tidak semesti jadi akidah lagi. Tidak mesti jadi akidah lagi. Kena tengok peringkat mana. Tapi kalau Quran ada saja ayat pada dah. Tu dia nak ayatnya lebihnya Quran. Jadi kalau semaya pada waktu, birrul walidain, jihad fi sabilillah, semua ni ada dalam Quran berlaku. Bukan dalam hadis semata-mata. Sebab tu dia jadi kuat. Sebab apa? Sebab Quran. Yakinnya kita terhadap Quran sebagai kalam Allah yang tidak boleh diubah, yang sempurna, yang tidak ada kurang. Tapi kalau hadis dia boleh jadi. Ada orang perawi ni kurang ingat, kalau dia tukar perkataan, kalau gitu gini. Quran tidak gitu. Misalnya semaya pada waktunya ada, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Baik, buat baik kepada ibu bapa, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ada dalam Quran. Dah banyaklah ayatnya. Jihad fisabilillah pun begitu juga, banyak. Bila ada dalam Quran, kita tak boleh nafi dah. Bila dia kata orang mati syahid tu hidup, hidup lah. Tak boleh kata mati. Kalau kata mati, rosak akidah. Begitu selalu. Begitu selalu. Rosak selalu akidah. Habis cerita. Bila dia kata hidup, hidup. Tu keadaan Quran tu. Imam Bukhari nak ayat tu. Ni akidah kita terhadap kalam Allah ni setara mana? Setara tu. Bab qawlihi innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu alkhairu manwa'a. Kadang-kadang Imam Bukhari ni tajuk dia tu apa dia? Quran semata-mata. Tajuk dia terdiri daripada Quran semata-mata. Macam ni. Macam ni. Nak cerita sifat manusia. Tak kira lah manusia mana pun. Manusia. Innal insana lafi khusr. Manusia. Bukan manusia bangsa goni, agama goni, agama. Dah. Super. Gapo-gapo pun kalau nak kira dari segi sifat asal dia. Sebagai manusia, kalau tidak dibentuk, tidak dididik dengan Quran, maka dia ginilah asal dia. Sifat manusia. Sebab itu kita tengok dalam hadis ni, hak tak senang dengan Nabi SAW perbahagian tu bukan orang kafir, Islam juga. Sifat manusia lah tu. Sifat asal tu tidak terbaiki lagi, tidak terdidik molek lagi. Hak tu dia nak ayat. Tapi kalau orang yang terdidik dengan Quran molek, dia tidak lagu tu. Dia jadi lari. Misalnya sayang kepada harta, dak jadi tidak. Takut mati, hak tu biar manusianya. Dak, tidak takut mati kerana kebenaran. Dan segala-galanya hak bercanggah dengan nafsu kita, kita akan utamakan hak tu kalau ada dalam Quran. Itulah sifat orang-orang yang dididik oleh Nabi SAW. Tapi kalau nak kira hak asalnya lagu ni, hak dalam Quran sebut hak ni ada belakang ni. Sifat gelisah, keluh kesah, serabut, mudah serabut. Lepas pada tu kalau boleh hak benda tak molek kak jadi gelisah, keluh kesah. Kalau boleh hak benda molek kak jadi sayang. Lagu tu sifat manusia. Nak hilang hak ni, dia kena Quran. Kalam Allah lah yang dapat mengubah jiwa manusia. Dan sifat Allah SWT buat ni sayang, bagus hak tu molek pada dasarnya. Tapi kadang-kadang dia jadi lebih. Cemburu, molek Tuhan buat tu. Marah, tak molek kalau tak ada marah. Orang buat kadang-kadang pun tak marah. Tuhan buat tu molek dah. Tapi kadang-kadang dia jadi lebih. Nak suruh jadi sederhana tu, baru jadi molek. Suppose Nabi tu, dia ada belakang sifat-sifat ni, tetapi dia duduk tengah, sedang molek, sederhana, duduk pada i'tidal. Hak tu payah. Kita nak dapat mana, nak suruh jadi peribadi ni molek, sederhana molek, apabila ada panduan daripada Quran, kalam Allah. Hak tu Imam Bukhari naknya. Hak tu Imam Bukhari nak. Kalau tidak, hak asal, sifat asal manusia lagu tu. Lepas tu dia mari hadis Amr bin Taghlib. Nabi SAW pernah pada suatu ketika mari harta lah. Harta ni zaman Nabi ni harta rampasan perang,
harta fai, lagi apa nama ni, zakat dan sebagainya. Orang awak marilah moga luah dah kan, ramai ada orang Islam awak mari kepada Nabi SAW sebagai pemerintah. Nabi SAW-nya dia bagi kepada orang, ada dia bui, ada dia tidak bui. Hak mana taklih tu adalah bobel juga. Duk katalah ni buat apa? Dia tu sifat manusia tu dia nak banding kok tu, dia tidak fikir dari sudut lain. Ni maknanya bukan nak royak sahabat ni mana tak molek fikir harta saja, nak royak sifat manusia. Manusia ni mula-mula gitu. Hak Nabi didik ni bukan hak sempurna dah daripada hak lagu ni. Kemudian dia didik jadi molek, manusia yang sempurna, tak ada saya kepada harta benda, tak ada nak dunia, tidak takut mati, sanggup mati kerana Islam. Akhirnya hak sahabat-sahabat ni lah juga yang pergi perang lepas pada Nabi mati tu. Tapi mula-mulanya sifat manusia, hak asal tu dia tetap ada. Orang ni sudah beres dah, selesai dah, orang ni tak beres lagi, gitu. Jadi ada yang tak senang dengan pembahagian Nabi SAW. Nabi SAW bila dapat tahu gitu, dia pun berucap, dia katanya sebenarnya begini, tidak semestinya orang yang aku bui itu bermakna aku lebih sayang kepada dia. Ada kalanya aku tak bui itu, hak tu aku lebih sayang, kata dia. Tapi aku tahu dah, hak ni dia sudah terhibur, sudah ada ubat, sudah ada makanan yang lain, dia tidak perlu dah kepada hak ni. Dia dapat, dia puas hati dengan Quran, dengan ilmu Quran dan hadis sunnah yang dia terima tu, dia puas hati. Pahala dia anggap hak tu lebih lagi daripada segala-gala. Bila boleh pahala tak apa. Ada orang hak sampai peringkat tu, ada orang hak tidak gitu. Hak tidak gitu telah duduk bobel sana ni. Tidak semesti dia munafik, tidak semesti dia munafik. Nak ayat sifat manusia. Sifat manusia ni sahabat pun ada juga. Bukan dia tu malaikat, manusia. Bila manusia lagu ni lah, ketika dia tidak sempurna tu lagu ni, sebab Quran kata tu lah. Tapi bila dia sempurna, mengikut didikan ajaran Al-Quran, maka dia jadi berubah. Jadi supaya Ammar bin Taghlib tu lah hak Nabi SAW puji tu. Ada satu golongan kita orang panggil mu'allafati qulubuhum. Al-mu'allafati qulubuhum, orang yang dijinakkan hati mereka dengan pemberian seumpama itu. Banyak sebab lah, banyak faktor lah apa yang bagi tu. Kalau tidak sabit nak menjinakkan dia itu, memanglah orang baru masuk Islam tu, dia putus hubungan dengan keluarga dia. Kalau selama ni keluarga dia duk bantu, tak bantu dah lah. Situlah maknanya pemerintah Islam ni kena fikir patut beri ke dia. Dan banyak lagi lah sebab-sebab lain kenapa diberikan. Orang ni dia keluarga ramai, orang ni dia lemah sikit, kita berilah kepada dia. Lemah dia dari sudut tu, kita tampung kelemahan dia. Dari sudut keuangan dia, kalau tak nak kritis rabut lalu, kita cuba selesaikan masalah dia. Itu cara Nabi SAW. Ada pula golongan yang mana hati dia tu tenang dah. Tenang. Allah SWT letakkan dalam hati dia tu, dia tak apa dah. Jadi dia serah. Orang ni serah, tak apa, kita tak beri pun tak apa. Bukan bermakna Nabi SAW tidak sayang kepada dia, tapi orang ni sendiri dia berasa tak perlu. Kalau dia tak boleh dunia pun tak apa, kalau dia tak boleh pun tak apa. Sebab apa? Hak dia boleh akhirat dulu lebih. Hak dia boleh ma'indallahi ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi ba'. Hak pada kamu tu akan hilang, akan lenyap, akan musnah. Hak pada Allah tu hak kekalnya. Dia faham molek hak tu ajaran Quran. Dengan sebab tu dia tidak akan mengutamakan dunia ni daripada Quran. Kalau Nabi tak beri pun, kalaulah dia tu baik, dia akan boleh pahala. Sebab tu Nabi tak kisah. Bila Ammar bin, termasuklah dalam kumpulan hak yang kedua saat ni, Ammar bin Taghlib, Nabi SAW kata, mana dia puji Ammar bin Taghlib. Itu dia. Ni bukan sahabat 10 ni, hak lain, sahabat lain, Ammar bin Taghlib. Ramai maknanya sahabat-sahabat ni yang sudah terdidik, yang sudah jiwa dia tu tinggi, peribadi dia tu sangat mulia. Ammar bila dapat tahu, bila dia dengar Nabi SAW kata gitu, sebab dia yang meriwayatkan ni, dia yang meriwayatkan, kira-kiranya dia dengar. Ada kalanya Nabi SAW puji seseorang itu depan, dia tahu dah mana orang ni kalau puji pun tidak congek ekor kata. Tapi ada kalanya Nabi larang, jangan puji depan. Itu bergantung kepada orang, dia tahu dah lah ni, oh ni tinggi ni, tinggi.
Ada kalanya Nabi SAW kata, kalau orang tu puji kamu depan kamu, kamu ambil tanah pekung muka dia. Ada kala. Maknanya kalau mengampu lah, kamu kena faham antara mengampu dengan puji semati. Mengampu ni tak ada faedah. Bahaya hak ni. Hak ni nak patut apa ni pekung tanah tu, muka tu. Tak apalah. Apa Ammar kata? Dia kata, aku lebih suka hak Nabi kata untuk aku tu daripada aku dapat humran na'am. Unta merah. Unta merah ni sangat mahal lah, berga lah di kalangan orang Arab dulu. Kalau aku tak boleh unta merah, sebab dalam bagi zakat tu, bagi sedekah, bagi apa-apa tu macam-macam lah adanya. Antaranya unta merah. Tu paling mahal lah. Kalau boleh hak tu juga, sengih-sengih lah, suka lah benar, kaya adalah jadinya. Dia kata, kalau aku tak boleh unta merah, tak apa, aku lebih suka lagi dapat pujian, pengiktirafan daripada Rasulullah SAW terhadap aku. Mana bila Rasulullah kata gini tu, mana tentu orang tu orang yang kemah dah. Tu dia. Maknanya orang ni tidak bersifat seperti orang biasa dah. Tidak seperti orang biasa. Tidak seperti hak dalam Quran tu kata sifat manusia biasa yang ada pada semua manusia. Tidak lagu tu. Bila orang yang mendapat didikan Quran, mendapat manfaat faedah daripada Quran, merasai kemanisan Al-Quran, dia akan jadi lagu ni. Dia akan jadi lagu ni. Itulah Imam Bukhari nak ayatnya. Lepas tu bab zikrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa riwayatihi an Rabbi. Ini bab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dan meriwayatkan daripada Tuhan. Ada juga hak dia kata Allah Subhanahu wa taala berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hak Allah Subhanahu wa taala berfirman itu bukan Quran pun, hadis. Imam Bukhari nak ceritanya di sini bahawa hadis ataupun sunnah ni juga wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan Quran saja. Cuma kita boleh tahulah antara wahyu Quran ni dengan wahyu sunnah saat ni, kita boleh tahu ni Quran, ada dalam Quran itulah. Ni tidak Quran. Dan Nabi SAW kata, Allah SWT kata. Dia tidak kata Jibril wak mari kau, melalui Jibril kau, tidak. Sunnah ni hak mari daripada Allah SWT, tidak melalui Jibril. Tidak melalui Jibril. Quran itu melalui Jibril. Itu beza dia. Ada kalanya Nabi SAW sebut daripada Tuhan, daripada Allah Ta'ala, dan dia meriwayatkan daripada Tuhan. Jadi orang ni meriwayatkan daripada orang ni meriwayatkan daripada orang ni. Nabi SAW sendiri meriwayatkan daripada Allah. Ada lagu tu digunakan di dalam hadis-hadis. Hak tu Imam Bukhari naknya, hak dia riwayatkan daripada Allah tu bukan berupa Quran, tapi hak lain. Lepas tu mari daripada Allah tu dalam bentuk lagu mana? Itulah yang dikatakan wahyu. Orang panggil, ulama-ulama bahagikan wahyu tu kepada al-wahyul matlu dan al-wahyul ghairul matlu. Al-wahyul matlu tu Quran itulah, yakni yang dibaca dalam semayang gapo tu, tu al-matlu. Al-wahyul ghairul matlu hadis. Hadis ni tak boleh nak ganti tempat Quran tu untuk baca dalam semayang tu, ganti Fatihah kau gapo kau tak boleh. Sebab tu dikatakan al-ghairul matlu. Lepas tu bila kita baca Quran tu orang panggil tilawah. Bila kita baca hadis orang tidak panggil tilawah. Sebab tu al-ghairul matlu. Hadis tu yang bukan matlu termasuk dalam tilawah, bukan begitu. Maknanya kalau kitab yang mengumpulkan hadis ini, maknanya orang tidak panggil mengumpulkan kalam Allah. Tidak. Hak kata kalam Allah tu Quran ni, sebab hak tu terjamin. Tetapi hak ni pada hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Tak apalah. Riwayat daripada Anas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkannya daripada Tuhannya. Nabi kata dia ambil daripada Tuhan. Sebab Abu Hurairah kata dia ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dia ambil daripada Tuhan dengan lafaz riwayat. Dia sebut yarwihi an rabbih. Jadi dengan sebut yarwi ni isyarat kepada bentuk hadis lah, dalam bentuk, bukan dalam bentuk Quran. Sebab riwayat-riwayat ni hadis. Orang tak kata riwayat Quran. Riwayat-riwayat ni berkait dengan hadis.
Maknanya ni pun isyarat kepada wahyu yang satu lagi. Wahyu yang satu lagi. Apa dia? Allah SWT berfirman, ni orang panggil hadis qudsi. Hadis qudsi ni hak disebutkan Nabi SAW kata Allah berfirman, dan hak dia kata Allah berfirman tu bukan Quran. Hak tu hadis qudsi. Dan hadis qudsi ni dia tidak ada kelebihan semata-mata kerana hadis qudsi tu, namanya hadis qudsi tu tidak ada kelebihan daripada hadis-hadis yang lain. Serupa je dengan hadis hak tidak qudsi pun. Tinggi tidak tingginya bergantung kepada sanad dia tu. Sebab dia ada sanad juga. Hadis qudsi tidak kata hadis qudsi tak perlu pada sanad sebab Quran. Dah serupa aja. Dia bergantung kepada sanad. Ada hadis qudsi yang tidak sahih pun. Yang tidak sahih pun. Dia serupa dengan hadis-hadis lain lah. Tapi hak ni tinggi sebab dalam Bukhari. Kedudukan dia tu ada dalam Bukhari. Tinggilah. Bila seseorang hamba tu menghampiriku sejekah dan seterusnya hadis. Riwayat daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbih, daripada Tuhan. Yang ini Nabi meriwayatkan. Jadi hak ni termasuk di dalam hadis muskil, orang panggil. Termasuk di dalam hadis muskil ataupun hadis mutasyabih. Hadis mutasyabih yang mana ada yang mahu takwil, ada yang tidak mahu takwil. Tetapi kebanyakan ulama dalam menghadapi hadis ini mereka takwil. Mereka takwil. Misalnya kalau kita tengok dalam Fathul Bari pun hak tulah je. Hak ada sinilah juga dalam kitab ni. Dalam kitab Kirmani, dalam kitab Syarah Ibn Battal dan lain-lain pun serupa je. Dalam Syarah Aini Umdatul Qari pun lagu tu lah juga. Apa dia? Cuba kita tengok. Nombor 2. Idza taqarraba al-'abdu ilah amsalu hadhihi al-itlaqat laysa illa ala sabil at-tajawuz. Kalau kita jumpa hak lagu-lagu ni dalam hadis ni, maka pemakaiannya itu adalah secara tajawuz, yakni menggunakan bahasa majaz, bahasa pinjaman, bahasa kiasan. Bukan maknanya pakai mengikut hakikat. Sebab apa? Sebab dalil-dalil akli jelas menunjukkan kemustahilan ada sifat-sifat tadi pada Allah Ta'ala. Tuhan nak hunggah dia sifat orang. Hunggah. Dengan sebab itu kena takwil. Kena takwil. Kalau tidak dia jadi lagu lain lah. Jadi lagu lain. Jadi termasuk dalam musyabbihah ataupun kita mengatakan Tuhan ni berjisim, mujassimah. Kalau dekat sejekah-sejekah ni nak banding, ni sejekah. Daripada sehasta jadi sejekah, mari benda jisim. Itu bahaya. Ataupun kita menyerupakan Allah itu dengan makhluk. Cara mari dia tu serupa dengan makhluk. Hunggah serupa makhluk. Dengan sebab itu perlu ditakwil. Di sini dia kata. Jadi maknanya man taqarraba ilayya bi ta'atin qalilatin ujazihi bi thawabin katsir. Itu maknanya. Orang yang bertaqarrub kepadaku, menghampiriku dengan melakukan ketaatan yang sedikit. Hak mula-mula tu. Kalau kita nak banding kat, kalau benda kat sejekah sikit je. Sebab dekat-dekat ni mana mari. Orang yang mari kepadaku, menghampiriku sejengkal, maknanya dia buat amalan sikit je, tapi aku balas lebih daripada hak dia buat. Aku balas sehasta. Kalau dia mari sehasta dekat, aku balas gini-gini. Maknanya mengikut Tuhan bagi balasan itu mengikut amalan seseorang. Walau bagaimanapun balasan itu diberikan lebih daripada amalan seseorang itu. Dan hak tu dalam hadis yang lain, dalam Quran pun ada sebut kan? Satu kebajikan dibuat Tuhan gandakan berkali-kali ganda tu. Memanglah tu. Jadi kalau kita kata, kita takwilkan sesiapa yang buat amalan sedikit Tuhan balas banyak, ada dalam Quran tu, dalam hadis pun banyak. Takwilan itu tidak salah, tidak bercanggah. Gitu. Wa kullama zada fi ta'ah azidu fi thawab. Semakin dia menambahkan amalan dia, semakin aku menambahkan balasan kepadanya lebih banyak. Itu. Wa in kana kayfiyatu ityanihi bit ta'ah 'ala at-ta'anni kana kayfiyatu ityani bit thawab 'ala as-sur'ah. Dia kata, kalau dia mari dengan perlahan,
Dia buat tu maknanya dengan beranjur, dengan slow, tidak banyak, sikit dia buat. Tetapi balasan aku tu lebih daripada hak tu. Mana kalau dia mari dengan berjalan, slow lah kita kata dia buat tu, tidak laju. Tapi aku balas kepada dia laju. Tidak slow lagu tu juga. Tidak. Maknanya balasan Tuhan ni lebih daripada amalan ataupun ketaatan hamba itu. Jadi kesimpulannya, maksud dianya, sawab itu rajih, lebih daripada amalan, berganda-ganda. Dari segi kam, bilangannya, dan juga dari segi kaif, dari segi bentuknya, tak serupa. Dari segi bilangan, kalau hak ni buat sah, balas 10. Hak ni buat setahun ni. Hak tu dari segi kaif dia. Kaif itu, kita kata, kaif tu lagu mana? Misalnya, kita bubuh gula, satu sudu kecil. Rasa lagu mana? Bila kita minum, manis sikit kan? Kita rasa. Rasa sah. Tapi kalau bubuh gula 2 sudu, rasa lagu mana? Takkan sama dengan rasa sesudu tu. Itu dari segi kaif orang panggil. Dari segi rasa dia. Tidak sama. Kalau kita beri kita kata kebaikan lah kepada seseorang, itu buah lah. Buah lah kita kata. Kita beri buah serta ke orang. Saya rasa buah serta hak Tuhan beri kepada kita tu serupa hak dalam dunia. Dari segi kaifnya tidak. Dari segi kaifnya tidak serupa hak dalam dunia. Bahkan lebih istimewa, lebih baik lagi. Dalam Quran disebutkan, apabila diberi buah kepada ahli syurga, dia kata, ni kita boleh dah dulu ni dalam dunia ada dah lagu ni. Dia kata hak serupa ni, wa utubihi mutasyabiha. Dia kata lagu ni serupa, tapi dari segi kaifnya serupa ke tidak? Tak serupa. Dari segi kamnya serupa ke tidak? Kalau hak ni sekilo ke juga saya rasa? Tidak. Kam itu dari segi besarnya, bilangannya tidak serupa. Kaif itu dari segi rasa dia, cita rasa dia tu, nilai dia tu tidak sama. Itu dia nak ayat. Walafzut taqarrub wal harwalah. Jadi perkataan taqarrub, menghampiri, dan hungga, lari itu, harwalah ni berlari-lari anak. Berlari-lari anak supaya orang tawaf tu. Mula-mula tu 2-3 keliling. Tawaf tu berlari-lari, bukan lari laju nah, pecuk tu, tidak. Hak tu orang panggil adwun. Dalam bahasa Arab. Harwalah ni berlari-lari anjing, pun orang panggil juga bahasa kita. Berlari-lari anjing. Makna tidak laju benar. Tidak lari seperti rimah tu. Lari-lari anjing. Dia unggah gitu, uduk-uduk. Ini secara majaz dipakai di sini ala sabilil musyakalah. Musyakalah dalam ilmu balaghah kan ada kan sebut musyakalah tu. Jadi hak ni pun lagu tu. Oleh kerana perbuatan manusia tu disebut gitu, Allah SWT sebut perkataan tu juga. A'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Nafsik. Sebab tadi guna nafsi, nafsik guna sana. Jadi adakah nafsik tu, nafs Tuhan tu hakikat dia sama dengan nafs Nabi Isa? Tak. Tapi dah guna nafs tadi, sini guna nafs. Allah SWT, orang kafir, orang munafik nak menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Allah SWT lah yang khadi' mereka. Mereka yukhadi'un Allah, nak tipu Allah. Allah lah yang menipu mereka. Jadi Allah tipu kau. Khadi'uhum. Dia guna perkataan. Jadi guna perkataan lagu ni orang panggil ala sabilil musyakalah. Dalam ilmu balaghah, dan banyak diguna dalam hadis. Banyak diguna dalam hadis. Ataupun ala sabilil isti'arah. Dia pakai secara isti'arah. Ataupun dengan maksudkan iradah lawazimnya. Dengan maksud lawazim dia. Kalau hungga, apa lawazim dia? Yang mesti daripada orang. Cepat sampai. Kalau jalan slow, apa maksud dia? Hak lazim dia. Hak mesti berlaku daripada jalan ke hak. Lambat siapa? Gitulah. Lambat siapa? Lazim dia. Kalau kita kata bagi tali sejekak, apa lazim? Pendek maknanya, sikit bui. Tapi kalau bui banyak, mana banyak, panjang. Itu lazim dia. Lazim bagi makna yang disebut, perkataan yang disebut. Tak apa lagi. Lepas tu dia sebut lagi, wal harwalah kinayatun an sur'atir rahmah ilaihi. Harwalah tu berlari-lari anak tadi. Tuhan berlari, aku berlari-lari anak kepadanya.
itu kinayah kepada cepatnya sampai rahmat Allah kepadanya, dan segeranya Allah redha kepadanya, kepada hamba itu, dan Allah mengganda-gandakan pahalanya. Sebab harwalah ini semacam berjalan yang cepat, kata dia, kurang daripada adu. Tak apalah tu. Lepas tu macam-macam lagi. Orang nak ke mana-mana pun semuanya mari ni dia dengan takwilan berlaku. Dengan takwilan berlaku hadis ini. Tidak kata mari itu pakai makna zahir dia. Tidak. Tidak lagu tu. Tapi kalau orang yang tak saya takwil, dia pakai yang sesuai dengan Allah. Gitu, sama-sama pun. Kalau hak lagu ni, kalau dia kata aku pergi kepadanya dengan berlari-lari anak, bukan berlari anak seperti manusia tu. Dah Allah SWT guna perkataan lagu ni, maknanya yang layak dengannya, tidak serupa dengan mana makhluk. Gitu. Tapi dah dia guna perkataan itu, kita kata gitu. Gitulah maknanya, hakikatnya berlari lah, tapi tidak serupa dengan makhluk. Dia saja yang tahu. Tetapi boleh jadi orang kurang puas hati tu kalau nak kata gitu. Dengan sebab itu ulama-ulama memilih jalan takwil. Dan jalan takwil ini pun tidak salah. Seperti kita kata tadi lah, dia takwil pun dia ada alasan dia untuk alik belakang. Quran, hadis tu ada. Hak lagu tu tak apa takwil. Gitulah. Lepas pada tu riwayat daripada Ibnu Abbas daripada Nabi SAW, setiap amalan ni ada kafarah. Amalan maksiat ni jangan kita takut sangat, jangan kita hilang harapan, putus harapan sangat dengan Allah SWT ni. Betul, mana dia larang buat maksiat, jangan buat maksiat, jangan sedap hati. Tapi janganlah mudah putus harapan. Sebab apa? Setiap amalan hak tak molek tu dia ada kafarah dia. Kafarah ni yang dapat menghapuskan hak tak molek. Dalam Quran pun ada sebut, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Itu dalam bentuk kafarah lah. Ada kafarahnya. Puasa ni aku simpan untuk aku, balasan dia. Aku akan balas, kata dia, puasa. Wala khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Dan bau busuk mulut orang yang puasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi, daripada bau kasturi. Begitu. Jadi di sini Imam Bukhari menyebutkan beberapa perkara dalam bab ni yang boleh mengubah. Inilah apa dia orang kata tips. Boleh mengubah sifat manusia tak ada perangai dia lagu ni. Keluh kesah, resah, bimbang, kedeku, macam-macam. Boleh mengubah hak ni lagu mana? Apabila manusia itu bertakarrub kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Puasa, dengan melakukan puasa, dengan bertakarrub dengan macam-macam ibadat, hak tu boleh mengubah. Tu dia nak ayatnya di sini. Nabi SAW ubah sahabat-sahabat dia tu dengan apa dia? Dengan hak ni lah, antara lainnya dengan hak ni. Lepas tu daripada Ibnu Abbas, daripada Nabi SAW, berhubung dengan apa yang baginda riwayatkan daripada Tuhannya. Dia sebut perkataan yarwi tu. Padahal ini bukan Quran dan bukan hadis biasa, hadis qudsi. Dia sebut perkataan yarwi, isyarat kepada hak ni bukan Quran. Nabi SAW katakan, tidak patut seseorang tu dia kata dia lebih baik daripada Yunus bin Matta. Nabi SAW menisbahkannya kepada ayahnya, menisbahkannya, mengaitkannya dengan ayahnya. Apa Nabi SAW kata? Ini dari segi akidah. Dia nak jadi seseorang tu jadi peribadi dia molek, ada setengahnya berkait dengan amalan, amalan sunat, amalan hak wajib. Ada juga yang berkait dengan akidah. Kalau akidah kita tak molek tersedia, perangai jadi huduh. Kalau akidah kita tak betul, perangai pun jadi huduh. Jadi terbiak huduh jadi. Hak ni dia nak ayatnya akidah. Akidah kan dengan nabi-nabi ni kita kena sangka baik. Jangan kita ingat dah dia melanggar perintah Allah SWT,
Dan Allah SWT pun kata wala takun ka sahibil hut, jangan kamu jadi serupa orang hak masuk dalam perut ikan tu. Maksudnya Nabi Yunus lah, tak molek lah kira-kiranya. Kita pun kata kita tak ada gitu mah, kita jadi lebih baik daripada Nabi. Jangan lagu tu sekali-kali. Kalau lagu tu rosak akidah. Bila rosak akidah, tidak akan jadi molek peribadi kita. Tu dia nak ayat. Jangan seseorang itu kata aku lebih baik daripada Yunus bin Matta. Sebab apa? Nabi Yunus langgar perintah Tuhan. Aku tak ada gitu mah. Dia kata. Dan Tuhan kata jangan jadi seperti Nabi Yunus itu. Hak masuk dalam perut ikan, jangan jadi gitu. Jadi bila Tuhan kata kita, apakah maknanya Tuhan merendahkan dia lebih daripada orang lain? Tidak. Maqam nubuwah itu tinggi, tidak boleh dicapai oleh umat ini. Bagaimana tinggi sekalipun amalan dia, kedudukan dia, tak boleh nak capai. Apa yang berlaku kepada nabi-nabi itu mengikut hikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya berlaku kepada Nabi Adam lah juga, kalau nak kira kan. Dia langgar kerana dia tu mari jadi duduk susah dalam dunia ni. Tapi kalau tidak sekana tu, tak ada lah pula kita dalam dunia ni. Tak ada lah boleh memiliki rumah, boleh memiliki isteri, boleh memiliki anak, boleh memiliki kereta, duduk bangga hak tu bangga hak ni, tak ada dah. Hikmat Tuhan kan tu. Nabi Yunus ni pula kutu. Nak ayatnya jangan mudah putus asa dalam perjuangan. Jangan mudah putus asa dalam perjuangan. Ada kalanya kadang-kadang kita dekat dan nak berjaya, tapi kerana kita cemuh, kita gerak, kita nak marah, kita pun tinggal gagal. Jadi sia-sia selama ni duk buat, selama ni sia-sia. Kerana sikit lah, padahal kalau kita tunggu sikit lagi. Gitulah pengajarannya. Dia ada hak salah, kesalahan ataupun ketelanjuran. Muka dia manusia juga, nabi-nabi itu pun. Jadi kesalahan dia tu sebagai pengajaran kepada orang lain. Dan Allah SWT dia tegur siapa pun, nabi sekalipun, untuk jadi panduan kepada kita. Nabi SAW tambah pula di sini, dia kata jangan kata lebih baik daripada Yunus bin Matta. Kok mana-mana pun Yunus tetap baik, tetap lebih, bahkan lebih daripada kita hak biasa ni. Kalau kita hak biasa ni, datuk kita, dia kurang, dia jahil, dia apa, kita tak boleh nak lakah dia, nak kata huduh, nak tak hormat kepada dia, sebab dia datuk kita. Kita lebih setara mana, kalau tak ada dia, tak ada kita. Dengan sebab itu kedudukan dia sebagai datuk tu tetap terhormat, kena jaga hak tu. Itu kalau manusia biasa. Apatah lagi hak ni ada pangkat kenabian tu. Kenabian tu tak ada tu, tak boleh pergi hak tu. Bukan benda boleh usaha. Hak lain boleh usaha, kita boleh usaha jadi datuk. Mudah-mudahan jadi sungguhlah jadi datuk. Bila menikah boleh anak, boleh cucu, kita kata boleh usaha. Tapi nak jadi nabi boleh usaha? Tak boleh. Wa nasabahu ila abihi. Nabi SAW menisbahkan, mengaitkan Yunus tu dengan ayah dia. Orang lain semua kaitkan dengan ayah, kecuali Isa bin Maryam. Orang lain bin ayah belakang. Maknanya ayatnya bin ni hak dikiranya daripada dulu lagi pun, iaitu bin ayah, bukan bin mak, bukan bin orang lain. Tapi bin ayah. Sampai ke kiamat saya esok, akhirat saya esok pun bin ayah, bukan bin mak. Dengan sebab itulah orang duduk talqin bin mak ke apa tu, tak betul, itu bercanggah dengan hadis yang sahih. Sebab hadis yang sahih dia sebut bin tu sama bin ayah mana-mana, lepas mati saya esok bin ayah. Lepas tu riwayat daripada Abdullah bin Mughaffal. Selagi ni bacaan ini, nak ayatnya di sini bacaan ini, Muawiyah ni bukan Sayyidina Muawiyah, ni bawah lagi, iaitu Muawiyah bin Qurrah. Muawiyah bin Qurrah tabi'in. Dia dengar Abdullah bin Mughaffal baca ajuk Nabi SAW baca. Jadi cara Nabi baca tu, kalau hak tempat mat tu dia mat lah. Jadi hak mat dia tu jadi sedap. Muawiyah kata kalau takut, aku tidak kerana takut orang pakat kerumun mari, lama mari, nak dengar dia bacaan sedap ni aku buat, kata dia. Tapi tidak dengan maksud nak tarik orang lah. Jadi mana bacaan yang baik, yang menarik, yang disukai oleh orang itu, itulah yang dikehendakinya. Hak cara Nabi SAW ajar ni, nak berlagu ke apa pun biasanya dia pada hak mat itu.
Di situlah dia akak kau, dia turun kau gapo di situ. Dan itulah yang menarik. Pada bacaan tu, ayatnya Nabi SAW baca ni, dia baca dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila tu di mana? Ni misalnya di sini. Pada hak mat tu dia baca mat. Maknanya kalau ikhfa dia baca ikhfa. Kalau iqlab dan begitulah seterusnya. Itu ada. Kemudian bab ma yajuz min tafsir at-Taurat, wallahu a'lam.